Baik. Ada yang tak dapat lah kan? Sebab pukul 19 je. Yang tak dapat boleh kongsi dulu. InsyaAllah next time nanti kita order lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Baik ibu-ibu, insya-Allah kita mulakan dahulu. Hari ini kita akan masuk asas fardu ain. Tulisan dia okey, cukup besar ibu-ibu ya. Boleh ya? Dia tak banyak kerawang-kerawang tu, jadi tengah-tengah tu ada perkataan dia. So kita mula dahulu pada buku surat 2 dan buku surat 3. Kita akan melihat apakah isi kandungan dalam buku asas fardu ain. Ibu-ibu boleh tengok kita akan bermula dengan belajar adalah jihadku. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang memerlukan kesungguhan. Senang cerita ibu-ibu. Bila cakap jihad, orang terpandang ataupun terbayang senjata. Tapi sebenarnya jihad, dia asal pada perkataan jahadah. Jahadah iaitu ialah usaha bersungguh-sungguh. Jadi kita nak belajar ibu-ibu menuntut ilmu, dia tak akan dapat kalau dia acah-acah. Orang kata main-main kaki tu, main dekat tepi-tepi pantai dia, tak jadilah ibu-ibu. Dia kena belajar itu mesti dengan kesungguhan. Nanti kita akan belajar dalam bab belajar adalah jihadku. Apa Imam Syafi'i sebut syarat-syarat menuntut ilmu. Tak cukup syarat tu, maka dia jadi macam orang kata sekadar mendengar je lah nasihat yang baik, tapi tak dipanggil belajar. Jadi nanti kita akan masuk. Seterusnya ada doa bagi penuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, kita meninggalkan adab, maka ilmu tadi takut-takut tak lekat, tak jadi manfaat. Ramai orang pada hari ini cerdik, pandai, masuk universiti, tapi adabnya ada tak ibu-ibu? Budak universiti jugalah yang buat perangai. Yang pandai belajar pula yang buat jenayah. Sebab apa? Dia hilang keberkatan bila kita tak jaga adab pada ilmu, tak jaga adab pada guru, sedangkan semua ilmu adalah ilmu Allah. Kalau nak ilmu tu bermanfaat untuk kita, adabnya mesti ada. Nanti kita akan tengok apa adab-adab penuntut ilmu. Kemudian pembahagian ilmu. Ilmu ni ada banyak. Takut-takut kita belajar ilmu yang bukan, yang sangat perlu, dan meninggalkan ilmu yang wajib, ilmu yang perlu. Nanti kita akan belajar. Kemudian ibu-ibu, kita akan masuk muqaddimah Islam, iman dan ihsan. 3 tiang yang mesti kita hadam habis-habis dalam kehidupan kita. Islam, iman dan ihsan. 3 I lah. Jadi 3 I ni dia menjadi satu rukun ataupun satu sendi dalam sendi beragama. Kita akan lihat satu persatu apa dia. Kemudian ibu-ibu, kita akan tengok bab taharah, bab kesucian, kebersihan. Sebab sebelum kita nak masuk salat, kita mesti kena make sure supaya kita suci daripada hadas dan juga najis. Kemudian kita masuk kesempurnaan salat. Kesempurnaan salat, dalamnya ibu-ibu ada rukun, dalamnya ada 10 kesalahan wanita dalam salat. Kemudian kita masuk kepada rukun iman, yang berkaitan dengan akidah
apa yang ada di dalamnya, dan jangan sedikit pun ada kita panggil koyak ataupun tersompek pada keimanan kita. Jadi kita akan belajar dan ulang tentang rukun iman. Ketiga, ibu-ibu, rukun ihsan. Rukun ihsan ataupun kita panggil hari ini dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Kalau Islam tadi dia panggil ilmu syariat, kalau iman dia panggil ilmu aqidah ataupun tauhid, dan ihsan dia panggil ilmu tasawuf. So ada tiga lah ibu-ibu. Tiga serinya begini. Islam dalam agama, dia ada tiga segi yang besar, yang ini berdasarkan hadis Jibril lah. Hadis Jibril datang ajar kepada Nabi tentang agama. Jadi agama ini yang pertamanya sentinya adalah Islam, senti keduanya adalah iman, dan senti ketiganya adalah ihsan. Nama lain adalah subjek yang diberikan nama pada hari ini. Islam ini adalah syariat. Yang apa yang bab solat, bab puasa, haji, sedekah, hukum wajib meninggalkan, wajib melaksanakan, semua ada pada Islam, iaitu dipanggil sebagai rukun Islam. Rukun Islam ini iaitu segi pertama. Kedua, iman ataupun subjeknya hari ini kita kenali sebagai aqidah. Ada juga yang bagi nama tauhid, lagi lah. Biasanya tauhid dan aqidah lah. Kalau pergi masuk lagi ibu-ibu, ada yang bagi nama ilmu kalam. Itu semua ada di sini lah. Iaitu berkait dengan apa yang duduk di dalam hati kita, kepercayaan kita yang berdalam. Yang ini pun orang tak boleh tolong ibu-ibu. Kita semua wajib belajar. Kita tak boleh wakilkan kat suami kita, abang dia lah belajar akidah. Sebab akidah yang dia belajar akan melekat dalam hati dia. Kita sebagai isteri kena belajar bagaimana kita nak percaya kepada Allah, bagaimana nak percaya kepada kita sendiri. Ini ilmu akidah. Apa ada dekat dalam diri ibu? Sifat 20 wajib bagi Allah. Yang ni ada Rasul, ada berapa 25 Rasul yang wajib untuk kita ketahui, kenali. Dekat sini ada cerita malaikat ataupun apa sahaja yang nanti daripada rukun iman yang itu terkandung di dalam sendi kedua. Okey, sekarang ini jelas ini pun apa beza dia. Ini bab ibadah luaran, yang ini bab hati iman. Okey, ketiga ihsan. Ihsan cuma pimpin. Ihsan. Berbang kan? Ihsan kan? Jadi ihsan ini, kalau itu maksudnya adalah kita merasai kita melihat Allah, ataupun sekiranya tak mampu merasai bahawa kau dilihat oleh Allah. Ini ihsan. Ilmunya apa? Hari ini subjek ini dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Tak boleh lompat. Alaslah nak belajar pasal iman, akidah. Alas tak belajar pasal syariah. Saya nak belajar pasal tasawuf saja. Orang Melayu ni bingung, ya Allah, dia kalau buat tasawuf lah, dia suka penuh. Dia suka. Dia tak tahu lah macam mana. Kenapa dia suka kan? Dia suka sebab mungkin agaknya tabiat kita ni orang Melayu ni dia santun, dia lembut. Jadi dia kalau ilmu tasawuf tu dia bilang sangat. Tapi bab
dengan Mazhab Syafi'i, Hanafi. Dia tak suka serabut-serabut ibu-ibu. Dia tahunya nak yang mudah sikit. Bukan soft bebas. Sebab dia kena dengan jiwa orang lain. Tapi kita kena ikut peringkat yang belajar dan dia tak boleh tinggal langsung. Kalau Wahabi yang ni dia kena sesat terus. Wahabi dia tak suka langsung tasawuf. Sangat pula kan. Dia suka yang dua ni je. Tak boleh pula. Kena juga belajar. Sebab dia adalah dasar-dasar kepada setiap agama. Sebab orang tu dia solat dia dia suruh hukum sah ibu-ibu. Tapi hati dia layak. Sebab-sebab dia kan Assalamualaikum dia begitu. Jadi Allah nak tengok kita punya solat tu kualiti daripada hati kita. Macam mana kita khusyuk dalam solat kita. Bagaimana solat kita menjadikan kita lebih bersih. Bersih pada kesungguhan, bersih daripada dunia. Nanti kita menghadap Allah. Nanti ini yang kita. Tasawuf tak ada ilmu tasawuf, tak sikit ilmu. Kita belajar tentang sifat rumah. Sifat yang tercela. Kita belajar tentang sifat mahmudah. Kita belajar pasal sifat terpuji. Pasal riya, takabur. Itu semua benda-benda yang tercela. Kemudian kita akan belajar apa sifat-sifat baik untuk hati kita. Redha, tawakal, sabar. Ini dia duduk dengan subjek yang ketiga iaitu ihsan. Baik. Terus kemudian kita masuk sedikit tentang fiqh darah wanita, masuk juga dalam tu. Fiqh pengurusan jenazah wasiat Imam Syafi'i. Itu saja ibu, sikit saja. Buku ni tak panjang, insya-Allah. Beberapa pertemuan insya-Allah boleh kita habiskan. Nombor 3, buku surat 3, pendahuluan. Yang ini mukaddimah daripada penulis kitab. Kalau kita tak baca mukaddimah daripada penulis kitab, seolah-olah kita masuk rumah orang tak bagi salam. Berapa ramai pada kita yang skip ibu-ibu kan. Pendahuluan kita skip, kita tak nak. Alah, ni tak penting kan. Kita terus nak masuk isi. Macam tak bagi salam lah masuk rumah orang. Terus duduk kat bilik orang. Kan? Macam tak sopan lah. So kita dengan adab ni ibu-ibu kita baca. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan sesuatu itu dengan bismillah untuk mendapat keberkatan kepada Allah. Kullu amrin dhi balin illa yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajzam. Setiap satu perkara yang baik itu yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus daripada keberkatan. Kalau setakat sebut bismillah pun okey dah ibu-ibu. Tapi paling okey adalah bismillahirrahmanirrahim, merujuk kepada bagaimana Al-Quran dibuka dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. So once ibu-ibu kita buat sesuatu, bercakap ke, kita bekerja ke, kita buat apa-apa mula Bismillah, maksudnya kita sedang mengikuti Al-Quranul Karim. Kita sedang melaksanakan seperti mana perintah Al-Quran, iaitu dimulakan dengan Bismillah, maka kita pun mengambil semua khasiat Bismillah itu dengan apa yang kita nak lakukan dengan nama Allah. Zaman dahulu orang-orang musyrik dia mulakan setiap perbuatannya dengan nama Bismillah. Uzza dimulakan dengan nama berhala-berhala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bercanggah, menyalahi adat mereka, maka kita tidak. Kita mulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang kedua ibu-ibu, ada ulama kata mula dengan bismillah, ada ulama kata mula dengan alhamdulillah.
Sebab selepas bismillah tu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka boleh dua-dua, ambil alhamdulillah pun boleh, ambil bismillah pun boleh. Penulis ni dia gabungkan dua-dua, bismillah dan alhamdulillah. Wa syukru lillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Lafaz syukur kepada Allah dengan daya dan bantuannya, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya kita kalau tanpa bantuan daripada Allah. Terhasillah buku kecil ini. Kami memohon kepada Allah yang maha mulia lagi agung dengan asmaul husnanya agar menjadikan penyusunan buku ini ikhlas kerananya. Di sini apa ibu-ibu penulis dia berharap dengan buku ini dia ada harapan, moga-moga Allah SWT mengurniakan keikhlasan di dalam penulisan, niat mereka bermanfaat bagi orang yang membaca dan beramal serta dikurniakan pahala buat semua yang terlibat dalam penghasilan buku ini, sama ada pada waktu hidupnya ataupun sudah tiada dengan asbab tersebarnya buku ini nanti. Dia berharap, harapan penulis, satu, ya Allah bagi aku keikhlasan, dan yang kedua mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatlah ibu-ibu, bukan sekadar baca saja, tapi bila kita baca kita dapat ambil manfaat, beramal dengan apa yang ada dalam buku ini. Kemudian kita insya-Allah mudah-mudahan ada pahala yang Allah berikan kepada penulis, kepada kita yang mengamalkan isi buku ini. Sesungguhnya Allah yang maha suci, dan yang kedua lagi maha kuasa untuk melakukannya. Andai ada kebaikan, moga mengalir pahalanya buat arwah ibu dan ayah kami serta para guru kami yang kami kasihi. Penghargaan buat tuan guru kami yang berbahagia, Tuan Guru Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur, yang berizin dan senarai simak fardu ain yang sangat penting untuk disimak setiap hari dalam diri kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Ini guru dia lah, supaya kita tahu guru dia ada apa kita panggil, kita berguru dan guru kita pun berguru ibu-ibu. Jangan kita berguru tapi guru kita tak berguru. Guru kita dia dapat belajar daripada internet ataupun dia baca sendiri. Dia berguru dengan kitab. Ketahuilah, siapa yang berguru dengan kitab, maka salahnya lebih banyak daripada betulnya. Tapi jangan pula tak baca langsung kan. Saya tak naklah berguru dengan kitab, nak berguru dengan ustaz aja kan. Itu namanya manja, nak disuap je ibu-ibu. Lepas kita berguru, balik kita kena revision lah. Jangan sebulan sekali baru buka buku ni. Dia biasa berlaku macam tu lah kan. Dalam kelas saja dia buka. Jadi balik ibu-ibu, itulah kata belajar tu dia kena bersungguh, kena murajaah. Saya suka kadang-kadang ada orang yang Masya Allah, dia balik ibu-ibu, dia buat homework tau. Dia buka balik nota dia. Kemudian dia boleh tanya kat kita soalan. Dan dia bukan buat itu je ibu-ibu, dia mengkaji lagi, dia tambah, kita bagi sikit kan, dia kaji lagi banyak ibu-ibu. Lepas tu dia boleh keluar soalan. Daripada soalan tu kita kata, oh orang ni dia memang murajaah ataupun dia buat revision. Baik. Seterusnya, mohon segunung kemaafan andai terdapat kekurangan dalam buku ini dari insan yang dhaif, jadi insan yang sunyi dari kesilapan. Dan jikalau ada kesilapan dan kesalahan dalam buku ini, diharap perbetulan dan teguran daripada semua pihak. Akhir kalam, segala yang baik datang daripada Allah dan segala kesalahan itu datang daripada hawa nafsu kami sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sekian hamba yang dhaif, Huda Idayu Hamzah. Ini sahabat kami, Ustazah Huda. Dia biasa di kawasan Kelang. Dia ada punya tahfiz dia ibu-ibu. Kat belakang kot dia tunjuk kan. Kalau tengok belakang sekali tu, boleh nampak kat situ
Mana dia punya ni tu. Pondok Moden Ar-Rasyid di Pulau Indah Kelang. Kalau siapa yang nak apa kita panggil nak belajar ibu-ibu dalam program macam 3 malam macam tu, tapi memang full lah, macam duduk pondok lah, tapi dia pondok moden, cantik ibu-ibu. Macam apa, macam dia buat macam, sebab dia punya tema adalah bidadari. Jadi tempat belajar pun dah macam apa orang kata, wedding punya dewan macam tu. Memang cantik ibu-ibu. Kalau nak duduk sana 3 hari, jadi sepanjang hari tu, sepanjang 3 hari tu ada jadual lah. Boleh, insya-Allah. Jom kita masuk kepada muka surat 4. Belajar adalah jihadku. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, nescaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis ini ibu-ibu memberikan satu petanda, satu indikator, suatu ukuran. Biasa kita nak tengok orang tu baik tak baik, kita biasa ukur luaran. Kita ukur tengok, untunglah dia tu rumah besar. Kita selalu kata orang macam ni untung. Bagus dia ni, maksudnya kebaikan banyak. Orang tu ada kereta yang menjala ibu-ibu. Naik pun dah macam tu je kan. Sebab orang semua tengok. Cantik. Kan? Kereta mewah ibu-ibu. Duduk pun tegak je tu. Kita tak kan. Duduk kan sadar belakang kan. Dia orang tak ibu-ibu. Sakit pinggang kalau saya rasa ibu-ibu. Nak masuk pun ya Allah ke bawah ni ibu-ibu. Kereta-kereta yang mahal. Dah lah bawa 2 orang ni. Mana ada tempat duduk belakang tu kan. 2 orang je duduk satu kereta. Kita tengok macam tu, kita kata, oh ni orang hebat ni kan. Somebody. He should be somebody. Mestilah orang-orang hebat ni. Orang ada pangkat, orang ada jawatan, pakai kot cantik. Kita terbayang orang-orang ni semua orang yang baik. Ada kebaikan yang banyak pada dia. Tapi Nabi menyanggah perkara tadi ibu-ibu, dan Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan. Khairan apa ibu-ibu? Kebaikan, keelokan, suatu yang Allah inginkan. Ini orang-orang terpilih ni. Apa indikator dia? Tengok dia, Allah bagi pemahaman kepada dia dalam agama. Allah bagi dia rasa nak belajar agama, itu tanda Allah nak kebaikan pada dia. Walaupun dia duduk rumah PPR, walaupun dia pakai kereta Viva, dia tak pakai kereta Mustang, dia tak pakai Ferrari ibu-ibu, tapi Allah bagi kereta yang kecil tu ibu-ibu sampai dia dekat majlis ilmu. Ketahuilah bahawa Allah sedang mahukan kebaikan kepada seseorang itu. Jadi kita sebut apa ibu-ibu bila kita baca hadis begini, alhamdulillah. Ni besar nikmat ni, Allah buka kaki kita langkah untuk sampai majlis ilmu. Kita nak buka buku-buku agama ibu-ibu. Bukan kita kata kita lebih baik pada orang lain, tak. Tapi kita tahu Allah nakkan satu kebaikan untuk kita. Pada waktu ini, umat Islam seluruh dunia, terutama umat Islam di tanah air kita, sedang kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Ya? Dulu ada tak? Zaman 50 tahun dulu, ada tak buat kelas-kelas macam ni dekat masjid? Masjid tu tempat orang solat je lah ibu-ibu ya. Saya rasa susah nak jumpa. Lagi pun ibu-ibu, kalau ibu-ibu pergi kampung, payah nak jumpa. Tu yang orang lepas pencen, dia balik kampung, dah buat rumah cantik. Tapi kan ibu-ibu tak ada kelas, tak ada halaqah Quran. Kalau dekat sini dengan khatam, berapa kali khatam ibu-ibu, dengan majlis ilmunya, dengan majlis maulid dia. Jadi ibu-ibu, dia kata tak baik, tak apalah, duduklah rumah kecil kat KL. Kan? Walaupun rumah kampung lagi besar. Sebab apa? Kat kampung tak ada ibu-ibu.
Kalau di Johor, ibu-ibu ada sekali dia berkumpul untuk majlis ilmu. Untuk apa? Maulidur Rasul. Tu je lah. Tu je. Lepas tu dalam berapa minit ceramah tadi tu, yang pentingnya tu pun tak berapa nak dengar sangat. Semua sibuk dekat nasi maulud. Johor dia ada nasi maulud. Dia kalau Maulidur Rasul orang ramai sebab apa? Nasi maulud sedap ibu-ibu. Sedap sangat. Dia lain sebab dia tak boleh makan pakai buffet, tak boleh. Nasi maulud kena makan dalam dulang. Orang Johor dia banyak makan dalam dulang. Ambeng ibu-ibu Ambeng orang KL makan dalam pinggan, dia kata mana jadi. Tak jadi. Ambeng kena makan dalam dulang. Nasi maulud pun macam tu. Nasi maulud dia macam nasi biryani lah, tapi lain sikit. Maulud saja dia keluar ibu-ibu. Lepas tu dah tak ada dah. Tak ada dah majlis ilmu. Ni kalau di kampung-kampung lah. Kalau di Johor Bahru mungkin ada lagi. Baik. Jadi ramailah ibu-ibu alhamdulillah yang kembali kepada Islam. Zaman kebangkitan Islam itu berlaku di mana-mana. Justru kegairahan mereka kepada Islam itu hendaklah dipimpin dengan ilmu pengetahuan Islam. Kalau orang nak pada Islam, dia bukan dengan semangat. Dia bukan dengan rasa-rasa saja. Oh nak hijrah. Tapi lepas hijrah, tak tuntut ilmu pun ibu-ibu. Dia hijrah luaran sahaja. Tapi dalaman dia sama. Dia punya ilmu dia sama macam sebelum dia hijrah. Ibu boleh nampak kan? Artis-artis yang pakai tudung, lepas tu buka tudung. Daripada elok-elok berkudah ibu-ibu, ambil apa, dia buat video pun berkemban je, pakai towel pula tu. Tu daripada pakai elok-elok tu, saya pun pernah sepentas dengan artis-artis hijrah ni, ialah dia gabungkan saya sebab apa? Yang nak pengalaman pada ni kan. Tapi kalau tak ada ilmu, tak pergi menuntut ilmu, habis ibu-ibu. Dia jadi makin sesat. Na'udzubillah min zalik. Hanya dengan itu sahaja kesedaran dan pelaksanaan mereka dapat diselaraskan. So ilmu dia adalah guide. Ilmu adalah akan memimpin kita supaya hijrah kita sampai kepada matlamatnya. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan. Daripada ilmu kita faham, daripada faham seorang itu akan diberikan kebaikan. Daripada kebaikan itulah lahirnya hikmah dan pengalaman yang bergerak seiring dengan akhlak dan kasih sayang. Tak ada artinya seorang itu menuntut ilmu tetapi dia semakin jauh dengan Allah dan semakin kasar akhlaknya dengan manusia. Dia berjangkit ibu-ibu. Ilmu ni dia boleh jangkit. Kalau ilmu tu betul-betul dia ada, dia akan menjadi apa? Kalau kat sini bila ada ilmu ibu-ibu, insya-Allah dia akan ada faham. Beberapa jangkitan dia. Kita tengok ke hadapan. Ilmu kadang-kadang ada orang tu, dia ada ilmu tapi dia faham sikit. Kan? Kita doa apa? Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Jadi ilmu ni dia boleh bertambah, tapi kefahaman itu tak semestinya akan seiring dengan ilmu. Mungkin ilmu dia banyak tapi faham dia sikit. Budak dalam satu kelas ada 40 orang belajar. Ustazah dia ataupun cikgu dia ajar matematik, misalnya kata tambahkan 1 tambah 1 2 tambah 2 4 3 tambah 3 6. Baik, selepas habis sesi pertama periksa dia. Rasa-rasa semua orang dapat 100% tak? Confirm tak lah. Sebab dalam kelas tu ada yang main kan, ada yang tidur, ada yang berangan, macam tu kan, dah tahu lah dia pergi mana begitu. Jasad dia ada dalam kelas tapi jiwa dia tak ada begitu. Bila periksa akhirnya ada yang dapat A, ada dapat B, dapat C, yang fail pun ada.
Jadi cikgu pun cakap bingung, saya ada macam ni ke? Tapi sebab tak dapat ilmu ataupun tak dapat kefahaman. So ilmu satu, dan ilmu bila ada, insya-Allah dia akan membawa kepada faham. Dan mungkin ilmu tu orang dapat, kita dah ni kalau dapat bawa balik 30%, tak semestinya faham dia 100%, mungkin faham dia 15%. So ikut rezeki, Allah nak bagi dia faham berapa. Ini rezeki ya Allah, tambahkan ilmu pada kami dan rezekikan kami kefahaman terhadap ilmu itu. Okey, terima kasih sahabat-sahabat boleh dengar kan, walaupun saya tak pusingkan kamera tu. Ilmu akan dapat faham, daripada faham dia akan dapat kebaikan. Dia akan dapat kebaikan pada ilmu, manfaat pada ilmu. Macam-macamlah manfaat pada ilmu, bergantung kepada ilmu itu sendiri. Kalau dia dapat ilmu Quran, patut Allah rezekikan dia bila baca, dia faham Quran, dan kemudian bila dia baca, apa manfaat dia dapat? Dia dapat pahala. Yang kedua, bila dia dah faham ilmu, dia boleh beramal. Dan yang ketiga, bila dia faham, dia beramal ayat Quran, dia akan jaga diri dia. Bukan dia jaga Quran, Quran jaga diri dia. Sebab apa? Dia dah beramal dengan ilmu yang dia ada. Itu contohlah kalau ilmu agama. Misalnya kata ilmu matematik pun dia juga ilmu. Ilmu matematik dia dapat, dia belajar. Kemudian dia faham, dia buat latihan pun betul. Bila periksa pun betul, maksudnya tanda dia dapat kefahaman. Dia boleh gunakan, ada tak manfaat pada ilmu matematik? Boleh. Mungkin dia pandai kira-kira ibu boleh berniaga. Dia pandai kira-kira ibu, dia boleh jadi engineer. Ada kebaikan. So ilmu mesti ada di dunia kebaikan. Dunia ataupun akhirat ada di dunia faedah. Baik, selepas kebaikan, dia akan dapat hikmah. Dan hikmah ni tak semua orang lah Allah bagi. Contoh orang yang dapat ilmu matematik, ibu-ibu dia dah guna untuk diri dia. Lepas tu dapat hikmah, dia boleh pula ibu-ibu buat satu formula yang lain. Yang tak pernah ada orang lain buat, ibu dia buat formula tersebut. So dia dah jadi sebagai seorang inventor di dalam ilmu yang dia ada tadi. Kalau dalam Quran ibu dia panggil apa? Dia dapat ilmu tafsir, ilmu dalam Quran, dan Allah rezekikan dia faham. Kemudian dia pun mengamalkan untuk diri dia. Orang lain pun baca ayat yang sama, tapi dia baca ayat, dia baca sampai bergetar-getar hati dia. Ini manfaat dia dapat. Orang lain baca ayat yang sama, tak rasa apa-apa. Rasa juga Ustaz, tak rasa hantu. Ini soalan yang saya tak Ustaz, tak pernah apa Ustaz, saya balik baca Quran, dia tak tahu baca Quran, dia bukan rasa juga rasa hantu. Ibu-ibu, kalau orang yang faham dibaca, apa yang dia baca ayat Quran tu, dia rasa hantu ibu-ibu. Tak keluar kadang-kadang ayat tu nak baca ibu. Rasa tiba, rasa sayang, rasa takut, macam-macam rasa dia kan. Ini orang yang Allah rezekikan faham pada ayat yang dia baca. Akhirnya ibu-ibu, dia boleh mengeluarkan hikmah daripada ayat yang dia baca. Dia mengeluarkan mutiara-mutiara kata. Memang ayat tu bukan ayat Quran, tapi dia boleh keluarkan quote, pepatah hikmah, pepatah bijaksana. Tapi dia punya sandarannya adalah Al-Quranul Karim. Satu ayat ibu yang Asiyah, isteri Fir'aun.
Dia minta kepada Allah dalam surah At-Tahrim, ayat-ayat bulan surah belakang, dalam surah At-Tahrim, Allah SWT Allah rangkamkan dalam surah At-Tahrim. Kejap saya buka sikit. At-Tahrim lima enam kosong. Okay. Dia pada ayat yang ke-11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan satu misal perbandingan. Ayat berapa itu? Ayat 11 surah At-Tahrim. Satu misal iaitu pada orang mukmin. Allah mengemukakan satu misal perbandingan kepada orang-orang mukmin, iaitu perihal isteri Fir'aun ketika ia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Sayyidatina Asia, dia minta pada Allah, Allahumma Rabbi bnili baitan. Ya Allah, binakan untukku rumah di dalam indaka baitan fil jannah. Rabbi bnili indaka baitan. Ya Allah, binakanlah rumah di sisimu rumah. Gitu ibu-ibu. Ya Allah, dia tak sebut ya Allah binalah rumah dalam syurga ataupun istana dalam syurga, tapi dia sebut ya Allah binakan sesuatu yang ada di sisimu, itu baru disebut rumah. Jadi ibu-ibu, dalam kefahaman ulama tentang kehebatan ayat ini, akhirnya keluar satu hikmah. Kat sini hikmah al-jar qabla ini kata al-jar maksudnya jiran itu mesti dipilih sebelum rumah. Ini cara memilih rumah ibu-ibu. Kita bila nak pilih rumah, kita tengok rumah kan, rumah ni, rumah ni, apa kata, okey, punya perpaikan dan semua. Kita tengok rumah. Tapi ibu-ibu kalau nak tahu, kalau rumah tak elok, tapi jirannya macam jiran kiriman neraka ibu. Jiran yang menyakitkan ibu-ibu, kita pun tak selesa. Maka kena tengok apa dulu? Tengok dulu. Rumah sampai jiran terkadang. Kita pun tanya, kau sendiri tak ke jiran okey? Hati jiran okey. Jadi bila jiran okey, insya-Allah rumah tu kecil tu bahagia. Sekarang tulis nama itu, jadi dekat perubahan rumah mereka lah. Kedai kami dekat sudah ada sematan, jadi Masya Allah, jiran ni setiap hari bagi makan dan baca. Bagi tu, bagi ni. Itu jiran yang baik. Rumah kecil pun tak apa itu, tapi kejiranan tu macam best. Rumah kami, Allah. Rumah memang bersih. Sebab pondok, bersih. Tapi jiran semua muslim. Jiran semua bukan muslim. Jiran yang muslim ni, jiran bukan muslim yang orang lain. Jadi itu. Tapi Allah lah yang menjaga itu. Orang-orang mukmin ni Allah yang jaga. Dia kalau apa-apa kat kita kan dia akan balik. Allah jaga semua. Tapi itulah cerita ibu hikmah ni, sesuatu yang akan lahir daripada kefahaman, akan lahir daripada ilmu, akan lahir daripada kebaikan. Last kali ibu-ibu selepas
ada buah dia, ada tiang dia, ada dahan dia, ada daun dia. Tapi buah dia tak ada ibu-ibu. Jadi orang kata, lebah je lah. Buat apa? Kan? Punya buah ada buah-buah tapi tak ada buah dia punya hasil dia. Maka seorang yang berilmu, kalau tak melahirkan akhlak yang baik, maka dia tidak ada hasil daripada ilmu tersebut. So mesti kena mewujudkan kelembutan dalam diri seseorang bila dia mempunyai ilmu. Jadi akhlak orang yang pergi majlis ilmu, baliknya macam mana ibu-ibu? Nampaklah kesan daripada ilmu tersebut. Ini akhlak yang baik. Makin dekat dengan Allah, jangan makin jauh dengan Allah. Lagi banyak bagi majlis ilmu, Masya Allah, lagi sombong. Ada. Ni kita cerita ni bukan cerita planet Marikh, planet bumi ni ibu-ibu. Makin banyak PhD-nya, makin sombong pula orang ni. Salah tu, tak kena. Patutnya makin tawaduk. Resam padi makin berisi, makin tunduk ke bumi. Jadi orang makin banyak ilmu, patutnya makin bawah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu hanya alat untuk menuju kepada Allah. Garis sekali ibu-ibu, perkataan alat. Ilmu bukan matlamat, tetapi ilmu adalah alat. Maksudnya apa ibu-ibu? Ilmu ni jalan. Matlamat daripada ilmu adalah redha Allah. Siapa jadikan ilmu adalah matlamat, macam kita lah. Budak-budak belajar cari apa ibu-ibu? Pergi sekolah, pagi-pagi dah kena hambat pergi sekolah tu. Kan? Cepat. Mak pun bebel ni ibu-ibu pagi-pagi. Untuk apa? Anak-anak kita cuba tanya kat dia. Ni yang kena pergi sekolah ni kenapa? Nanti kalau belajar pandai-pandai, dapat kerja, bagus. Dia tak tahu yang kerja tu PTPTN tak habis bayar lagi. Kerja hebat, PTPTN pun banyak pun nak kena bayar. Kalau belajar nanti jadi orang kaya, matlamat dah salah tu, maaf untuk kita katakan. Salah tu. Ibu-ibu menyebut itu untuk anak-anak kita, maka dia akan tertanam pada dalaman anak kita. Belajar untuk kerja, belajar untuk duit, belajar. Nanti kalau pandai nanti, orang semua satu kampung puji. Wah, dapat anugerah. Saya kita panggil apa? Ada orang katalah, tu bagus anak Din tu, pandai belajar daripada kecil-kecil. Ibu-ibu jadi wakil sekolah, pergi ke sampai peringkat kebangsaan lah, wakil apa semua ni, semua puji. Saya kata dalam hati saya kan, buat apa nak puji-puji? Tapi tak adalah cakap kan, tak payahlah puji saya, tak adalah cakap macam tu kan. Tapi itu bukan matlamat kita, betul tak? Sebab itu bukan matlamat kita. Mak kita didik pun belajar ilmu supaya jadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Bukan belajar nak orang puji. Dapat straight A, dapat masuk Kolej Islam Salam Shah, semua kata wah budak-budak pandai je boleh masuk Kisas. Saya kata Allah bagi rezeki saya untuk saya belajar lagi, untuk saya belajar, untuk saya makin kenal Allah. Matlamat saya bukan untuk orang puji. Tak ada, puji-puji ni tak masuk dalam kamus kita. Sebab mak ayah kita didik kita jadi orang yang bermanfaat. Jadi dia bukan matlamat. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, kita belajar adalah jalan untuk mengenal Allah. Itu matlamat kita. Matlamat kita ujung jalan ialah Allah. Kenal Allah, kenal Rasul, makin kenal, makin cinta, makin sayang, makin ikut perintah Allah. Itu matlamat dia. Jangan tertipu dengan ilmu yang banyak. Bukanlah ilmu yang menjadi matlamat, melainkan Allah lah yang menjadi pengakhiran akan kesudahan jalan kita menuntut ilmu. Namun begitu, tanpa ilmu seorang itu akan tenggelam dalam lautan kejahilan dan kesesatan yang bakal membawanya kepada kemurkaan Allah. Bila seorang itu tak belajar, maka dia akan sangat mudah salah. Sebab apa?
Sesat itu akan menyebabkan dia, kejahilan tu akan menyebabkan dia sesat. Tapi ilmu insya-Allah akan memandu dia untuk berjalan di jalan yang benar. Oleh itu, saya berikan yang bawah ni, ibu betul kita buka soalan. Ilmu dan amal hendaklah diseimbangkan. Boleh garis ibu yang tu? Ilmu dan amal hendaklah diseimbangkan. Kenapa kena seimbangkan? Nanti dekat akhirat, Allah kira kita ni, Allah kira ilmu kita ke Allah kira amal kita? Amal kan? Jadi yang penting ibu-ibu ialah apa banyak ilmu yang melahirkan amal. Sebab amal itu yang akan menjadi pemberat kita punya timbangan kita ni tadi. Sama ada kita beramal ataupun kita sampaikan ilmu, anak kita beramal. Jadi amalan ibu-ibu, amalan itu yang akan memberati kelebihan kita dekat akhirat kelak. Tapi kalau ada ilmu dia tak bertukar menjadi amal, maka ilmu itu menjadi sia-sia. Ibarat pokok tidak ada daun dan tidak ada buahnya. Tunggul macam tu, kita pun tengok pelik. Pokok ni kenapa lah hidup lagi? Apa peranan dia? Apa dia punya fungsi dia? Tak payah tengok, tak payah pelik lah tengok pokok tu, tengok diri sendiri ibu-ibu. Ilmu banyak. Contoh, solat sunat. Ibu-ibu tahu berapa banyak solat sunat? Cuba kira. Solat apa? Duha lagi, tarawih, tahajud lagi, awabin lagi, taubat lagi, tasbih lagi, witir lagi, witir, tahajud. Apa dah tu ibu-ibu? Solat sunat wuduk kan, solat tahiyatul masjid. Dah ambil lah ibu-ibu, campur dengan solat taubat, solat hajat tadi tak sebut, istikharah 11 dah ibu-ibu. Dalam 11 ni ibu-ibu, ada tak satu yang kita boleh kita istiqamah lah orang kata yang istiqamah. Alhamdulillah, kalau 10% daripada apa yang kita tahu, ilmu yang kita ada, kita boleh istiqamah, dia dah dikira sebagai zakat kita lah untuk ilmu kita. Dipanggil zakat ilmu. Zakat ilmu tu ada kat dalam buku ni, kat depan masa muqaddimah Syekh dah mulakan dengan zakat ilmu. Kita baca sikit. Fa'mal walau bi'ushri kazzakah takhruj binuril ilmi minadh dhulumat fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Apa dia punya terjemahan dia? Sedap ibu-ibu. Dia punya rima dalam buku Matan Zubat dia sedap. Maka amalkanlah walau hanya 1/10 seperti kewajipan zakat daripada ilmu yang kita ketahui, engkau akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Nampak tak ibu-ibu? 10 solat sunat yang kita tahu, kita boleh amal satu, sudah mencukupi untuk kita mengeluarkan daripada kegelapan ilmu yang kita ada tapi tak beramal. Tapi satu itu kita dah boleh keluar daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sebab apa dia punya sebab dia? Orang alim, kita ni kira alim lah ibu-ibu, bab solat sunat tahu belaka. Tahu belaka, termasuk orang alim ibu-ibu. Sedangkan dia tidak mengamalkan ilmunya, tahu 10 tak buat. Kan dia sebut 10% kan, zakat ilmu kena keluar 10%, tahu 10, 1 kena buat. Sedang dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Allahu Akbar ibu, takutnya. Dia dulu ibu-ibu kena balon dalam neraka
Sebelum penyembah berhala kena malu. Sebab apa? Penyembah berhala tu memang dah tak berilmu. Dia tak beriman kepada Allah sebab dia tak mencari ilmu tadi. Kita ni dah beriman, cari pula ilmu. Tapi dah ada ilmu, dah dapat sikit lagi ibu tak beramal pula. Kalau Quran kata menutup aurat itu wajib, dialah yang tak tutup aurat. Kalau Quran kata bercakap yang baik itu dituntut, dialah paling kasar. Maksudnya apa ibu? Ilmu ada tapi tak beramal langsung dengan ilmu tadi, dia akan diazab yang terawal. Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai ilmu, maka amalnya tertolak lagi, tidak diterima. Nampak tak ibu-ibu? Dia nak bagi keseimbangan. Bila ada orang kata, kalau macam tu janganlah pergi majlis ilmu, sebab nanti kita kena azab lebih awal daripada penyembah berhala. Jadi kita beramal dia, tak payah kita pergi menuntut ilmu. Baik, dia kata apa? Siapa yang beramal tanpa berilmu, amalan dia ditolak. Maksud Allah tak terima amalan orang yang beramal dalam kejahilan. Rugilah ibu. Beramal banyak, solat 5 waktu tak pernah tinggal, tapi tak tahu pun apa syarat wajib solat, syarat sah solat, rukun solat. Tak boleh beza antara rukun dengan sunat. Maka solatnya seolah-olah tidak tergolek-golek macam tu je lah ibu. Allah tak terima. Hanya kepada Allah aku berharap agar mengurniakan keikhlasan. Dan kalau beramal ibu-ibu tanpa ikhlas pun tak guna. Jadi bertambah amal, ilmu, amal dan ikhlas. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi ke atas Allah rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Subhanallah ibu. Rasa tenang tak ibu dalam majlis ilmu? Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita nak faham kalam Allah, faham kalam Nabi, Allah akan bagi sakinah, ketenangan. Allah akan limpahkan rahmat. Allah catat nama kita. Malaikat angkat nama kita ibu-ibu. Saya ingat guru kami, waktu kami belajar ibu-ibu, bila dah belajar tu, bila nak balik, apa guru kami sebut? Syekh Ahmad Hajain. Dah habis bateri ibu-ibu. Syekh Ahmad Hajain ni kata, pulanglah anak-anak. Guru-guru kami ni panggil kami anak-anak ibu-ibu. Pulanglah anak-anak. Dalam bahasa Arab lah, bukan dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab ibu-ibu, habis langsung tadi. Dia kata, pulanglah anak-anak, bertemankan sayap malaikat. Allahu Akbar. Kami kalau dengar macam tu kan, mengalir mati ibu-ibu. Kita tahu bahawa ini majlis Allah. Pasti Allah mengirimkan tenteranya untuk menjaga ibu-ibu datang dan pulang. InsyaAllah ibu-ibu kita sampai, tiba-tiba dia keluar macam tu. Kita sampai di sini sahaja. InsyaAllah. Ada mic lain ke? Ada mic lain ke? Tak ada dah. Marah sungguh dia. Dah habis masa dah. Baik. Oh, Cik Ani kata, baru tahu ada zakat ilmu. Ya betul Cik Ani. Ada dalam buku Matan Zubat. Dalam buku Matan Zubat ni ada cerita pasal zakat ilmu. InsyaAllah ibu-ibu, boleh kot suara saya kuat ni. Saya ibu-ibu, dengar ke? Oh tak dengar. Kelas dah habis dah.